Kau nampak kat tu. Kita ulang semula tekanan atmosfera tu. Okey, tekanan atmosfera tadi. Alamak, ada yang terkeluar. Minta ada messenger suruh dia masuk balik. Okey, ini adalah tekanan atmosfera. So kita ulang sama-sama untuk ulang kaji. Okey. Dapat tengok sikit, ini adalah tekanan atmosfera. Apakah kita akan pelajari pada hari ini ialah tentang tekanan atmosfera, komunikasi tentang nilai atmosfera, menyelesaikan masalah dan juga beberapa masalah. Okey. Tekanan atmosfera tidak sesukar yang dijangkakan, mudah saja. Ia adalah contoh sebuah pengangkat kepingan kaca yang menggunakan penyedut getah. Yang ini ya. Yang ni boleh nampak. Alright. So Assalamualaikum. Selamat hadir ke kelas. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Hari ini kita ada 800 orang. Kita ada 9 orang. Okeylah. Okey. Yang lain kita bangun lagi. Saya harap macam tu. So kelas kita hari ini semaksimum mungkin. Mungkin hari-hari akan datang, bukan ada setengah jam dan sebagainya lah. Okay. So kita akan terus bergerak daripada bab haba tadi, tekanan tadi. Akan gunakan modul sepenuhnya lah. Tapi hari ni kita tengok PowerPoint sikit dulu. Tadi dah jalan sikit tadi so, awak yang baru masuk ni. So ini adalah tentang gambar foto tadi. Kalau awak nampak, yang ini adalah gambar foto ni mengangkat tadi lah untuk okey, ini adalah guna untuk mengangkat kepingan kaca yang ni yang besar ni. Ni adalah dia macam tak sedut tu. So sedutan tadi tu menggunakan tekanan atmosfera. Anda terfikir bagaimana pelekap getah boleh melekat pada cermin sebuah kereta? Pelekap itu sebenarnya melekap kerana tekanan atmosfera. Pernah tengok orang tukar cermin kereta? Bagus juga tu kan, tengok. Kalau tengok dia tekan dekat situ, lepas tu dia tarik cermin kereta. Nanti kita cari video yang berkaitan. Ini juga tentang berada di altitude tinggi dan altitude rendah. Okey. Atom-atom saya dia dalam fizik juga kita bercerita tentang atom, bukan saja macam kimia. So semakin bawah, kalau awak nampak molekul-molekulnya rapat sikit, dan bila altitude dia semakin tinggi, dia macam berjarak sikit. Maksudnya tekanan lebih rendah lah dari atas. Okay. Next one, ni video saja, bukan video, PowerPoint lah sikit-sikit. Ini adalah tekanan atmosfera yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. So bumi kita dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal, terdiri daripada pelbagai jenis gas. So lapisan udara ini mempunyai berat yang menggunakan tekanan ke atas permukaan bumi dan semua objek yang berada di dalamnya. Jadi semua objek di permukaan bumi mesti ada tekanan atmosfera. Sebab tu bila kita nak mengira sesuatu masalah, awak kena kira sekarang dan tambah dengan tekanan atmosfera. Sebab dekat bumi tadi. Okay? Dia kena ingat lah. Sebab ada nanti dalam lama dia macam lupa. Okay? So ini adalah satu contoh, boleh buat kat rumah, membincangkan tekanan atmosfera dari aspek berat udara yang bertindak ke atas objek di permukaan bumi. Okay, kita letak air, lepas tu kita letakkan satu cardboard. Lepas tu kita dengan itu kita nampak lah. Okay. Air tadi diisikan. Okay. Ni masa sains pun nak belajar kan. Okay. Dari paduan tadi disebabkan oleh tekanan atmosfera bertindak ke atas permukaan cardboard lebih besar. Saya akan kongsikan juga beberapa PowerPoint ni untuk awak baca-baca kemudian untuk mereka yang tak sempat masuk pun sama. Satu lagi yang ini adalah tentang isi sebuah botol plastik kosong dengan air panas sampai dia 1/4 penuh. Lepas tu letak air panas, mestilah dia akan kemek. Boleh buat sendiri kat rumah kan. Lepas tu bila dah kemek, tunggu kejap, jadi botol kemek lah. Sebab air panas tadi kan. So kenapa jadi begitu? Steam daripada air mendidih menolak udara daripada botol. So penutup tadi kita dah tutup. So dia elakkan udara luar masuk. Dan apabila air sejuk dituang ke dalam atas botol, steam ada kondensasi dan mewujudkan keadaan spiral vacuum dalam botol. Tekanan atmosfera di luar yang lebih tinggi menekan botol. Alright, ini kenapa ada pakcik ni? Tak tahu kenapa pakcik ni ada. Okay, so ini adalah manusia hidup di daratan dan dikelilingi oleh udara. So kita tak lain tak bukan memang ada tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera ni wujud ke atas juga manusia. Okay. So udara bukan semata-matanya ruang kosong, dia ada jarah dan jisim, dan ada udara dan gas yang sentiasa bergerak. Okay. So udara tadi ada jisim. So dari graviti bumi kita tarik dan menyebabkan ada berat tadi lah. Okay.
disebabkan berat udara, molekul-molekul udara tadi sentiasa menghentam objek. So adalah sebenarnya kita dihentam-hentam sebenarnya. Kita duduk sini pun adalah hentaman molekul. Tapi kita tak rasa lah sebab dia very small. Okay, very small lah. Okay, itu tadi lah. So dia all over our surrounding sebenarnya. Dia berlanggar lah. Okay. So sedikit pemahaman sajalah. Yang seterusnya, membincangkan tekanan atmosfera dari aspek berat udara yang bertindak ke atas objek di permukaan bumi. Ini adalah berapakah tekanan atmosfera pada paras laut? Okay. Adalah 1 kali 10 kuasa 5 Pascal pun betul jugalah. Dan berat udara menekan pada badan manusia. Dan mengapa badan kita tidak dihimpit oleh tekanan atmosfera yang besar? Kerana kebanyakan cecair dalam badan kita dianggarkan berada dalam tekanan yang sama dengan tekanan atmosfera di sini. So dia lebih kurang sama dalam dengan luar. So tak rasa sangatlah. Okay. So ini tadi dihentam oleh seluruh bumi tadi. Bumi pula. Okay. Ni contoh yang kita pernah last kali kita bersemuka, kita dah tengok kan benda ni. Ini adalah tube view, ada pembaris. Betul? Untuk mengira tekanan atmosfera menggunakan, namanya adalah barometer merkuri. Ada beberapa nama yang perlu ditahu. So ini nama yang pertama, nama dia barometer merkuri. So sebuah barometer merkuri terdiri daripada sebatang tiub kaca kira-kira 1 meter panjang yang mengandungi merkuri. So nama ni barometer merkuri lah. Ada nama merkuri. Yang kedua, ini adalah untuk menyediakan barometer merkuri. Saya tak rasa ini adalah satu, boleh baca kemudian Okay. Dan ini adalah barometer merkuri mengandungi merkuri yang terkandung dalam sebuah tiub. Dan kita terbalikkan tiub itu tadi. So ini adalah pengiraan untuk 76 cm tadi. Dan aras merkuri yang jatuh sekira 76 dari permukaan bumi dalam bekas. Okey, mengapakah aras merkuri tidak jatuh seterusnya? Kerana ada tekanan atmosfera tadilah menyokong merkuri. Namakan tekanan apa di A. So dekat A ni tadi adalah tekanan atmosfera. Yang dekat B, sebab dia dalam merkuri kita dekat tengah-tengah tu kan, itu adalah tekanan merkuri. Dan apakah nilai tekanan di C? C tadi sebab ada ruang vacuum, C dekat sini, jadi nilainya adalah sifar. Dan bandingkan tekanan A dan B, tekanan A dan B di kedudukan yang sama, jadi dia adalah sama. Okey, ini baguslah. Saya ingat ada screenshot lah untuk mereka yang tidak sempat hadir. Okey, tak tanya, tak bangun lagi ke? Okey, awak jangan risau pelan-pelan lah. Tiba tinggal macam nak pakai, tak adalah. Okey, sedikit pengiraan ataupun sedikit macam matematik sikit lah. Ini adalah tekanan A dengan B. Okey, A dengan B. Cari pensel ni. Okey. Alright. So okey. So ini adalah A dengan B. Okey. Ini A, ini B. Boleh nampak? Okey. A dengan B tadi kedudukan yang sama, jadi dia akan ambil nilai 76 cm merkuri. Hg tu merkuri So jika ketumpatan merkuri adalah 1.36 kali 10 kuasa 4 kg per meter padu dan pecutan disebabkan oleh graviti adalah 10, kita akan kira tekanan atmosfera menggunakan P sama dengan rho Hg pun boleh, H rho G pun boleh, tak ada masalah. Okey. So masukkan dalam persamaan, so dapatlah nilai dia H rho G. Atau kita akan kira tekanan dia tadi 76 tadi tambah dengan keseluruhan 14 ni tadi. Okey. Sebab dia akan jadi 90 cm merkuri ataupun H rho G. Untuk tekanan dx tekanan dx tadi tambahkan je. Okey. Tapi untuk tekanan tadi rho Hg, rho saya adalah 1.36, H adalah ketinggian 0.76, kena tukar kepada unit meter sebab ni cm, dan juga G. Okey. Yang kedua, ketumpatan air adalah 1000. Jika barometer dibuat menggunakan air, berapakah panjang turus air? Berapakah panjang turus air? Okey. So kita akan dapat rho Hg, tapi H tak tahu, dan sama dengan 1.03. So dapatlah nilai dia. Okey, ini juga satu contoh yang baik. Sekejap lagi saya screenshot sekali lagi. Alright. Selesai? Boleh Ada lagi? Next one.
pula. Oh, yang ini beberapa. Ini saya contoh sama kemudian. So kita back to our buku modul. Boleh? Buku modul saya. Kenapa tadi macam ada orang masuk tapi tak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita bagi kepada buku modul buku modul tadi kita berhenti di muka surat mana buku modul saya? 39 kalau tak silap. Betul? Correct me if I'm wrong. Cikgu. Tak apa, don't worry, pelan-pelan first day of class. Maybe not start 1 jam, mungkin 45 minutes so whatsoever. Awak ada bantuan kot mungkin untuk line-line ni, betul tak? Tak, ikut. Okay, ada masalah? Tak ada, bagus. Okay, so muka surat 39 dalam buku modul Sebab kenapa pakai buku modul? Nak laju sikit. Laju sikit lah, better. Okay, 36 Boleh cari buku modul awak? Dah ada dalam capaian? Ada, okay. Harapnya sihat walafiat. Sihat walafiat kawan-kawan. 9 tadi macam 11. Okay. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Sihat dah Alisa, okey? Dah kembali. Tak apalah, kan kita tepi. Okey, tak banyak nak cerita. Okey, sihat alhamdulillah. Husna pun okey. Amirul ada, Farisha. Setakat ni saya tengok ujian yang paling berjaya Amirul lah. Yang lain tu saya tengok lagi. Tak apalah perlahan. Jangan risau, macam mana pun. Kita bersama-sama lah. Jangan risau, untuk SPM pun kita akan buat lagi banyak latihan ke arah itu. Ada yang gagal? Tak ambil tanda ke? Setakat ni macam tak ada. Setakat ni lah. Saya positif je. Okay, saya positif je, jangan risau. Okay. Jangan risau, dia should be okay lah. Kan, dia should be okay. Alright, sekejap nak cari mana pula tadi. Okay, muka surat 39 39 adalah cerita tentang tekanan atmosfera. Nampak ke? Tak ada lah. Kena ambil gambar. Nampak tak? 2 minit saya nak kena ambil gambar pula. Tak masuk lah tadi. Okay, so awak boleh baca dulu sendiri. 39 tadi ada sedikit nota saja. Lepas tu ada sedikit pengiraan dekat bawah tentang tekanan atmosfera. Dan seterusnya ada beberapa pengiraan juga. Okay, beberapa pengiraan. Okay. Sah sekali. Okay, dah back. Okay, so dia punya soalan 1-2 minit So Raya okey sementara cari barang. Apalah. Okay, Raya okey, saya dah OOTD gambar semua. Gambar Raya dah tukar dekat profile picture. Tak ada lah. Aduh. Sabarlah. Okay. Alright. Ni cerita dia. Bolehlah lebih kurang. Oh, tak ada kat situ. Okay. Alright. So we are back on track. Okay. So boleh baca sendiri sebenarnya tadi. Ini adalah tekanan ataupun barometer mercury, muka surat yang sama dalam muka surat 39. Tak nampak sangat pun gambar dia sebenarnya. Tapi saya baca sama-sama lah. Okay. Ini adalah tekanan atmosfera yang diberi sebagai HCM. Okay. Dan tekanan atmosfera sebenarnya adalah 76 cm mercury. Kau nampak gambar ni lah. Okay, 76 cm mercury. H itu dikira daripada turus yang ada nilai mercury tu lah, ada bahan tadi tu. So ini adalah H. Ini adalah HCM. Biasanya H kita akan diberi 76 cm atau kadang-kadang dia bagi 75.
Guna je lah apa yang dia bagi. Okay, tak semestinya 76 je tengok soalan. Alright. So ini sebenarnya kita isikan dengan merkuri sampai dia kepada ruang yang diisi dengan merkuri tadi. So kat dalam atas ni yang warna orange, ini adalah ruang vacuum. So ini adalah the basic process ataupun basic cerita tentang barometer merkuri kita. Okay. Yang kedua adalah barometer 14, adalah barometer merkuri yang ada kejituan yang lebih tinggi sikit lah. Sebab apa? Sebab kita kira daripada nilai milimeter merkuri. Yang tadi atas cm kan. So ada beza lah. Cumanya nanti kalau ada pengiraan, kena hati-hati. Ada masa kena tukar unit, ada masa tak perlu. Kalau gunakan formula P sama dengan rho Hg, awak kena tukar H tu kepada meter. Kalau tak apa, tak ada masalah. Okay. Alright, so this is dia punya diagram untuk barometer 14. Basically benda yang sama letak merkuri naik atas juga. Cuma dia ada sedikit precision lah ataupun sedikit G2. Okay. So boleh tengok sendiri kot gambar dia kan. Ada sama gambar. Dan last sekali adalah barometer aneroid. Awak kena tahu mana satu gambar aneroid, mana satu gambar barometer merkuri. Okay. Aneroid ni dia ada ni lah. Tapi biasanya soalan fizik kita memang barometer merkuri, tapi ada mungkin macam soalan objektif, kita tanyalah. Okay, ini adalah gambar dia tentang barometer aneroid. Yang mana apabila tekanan atmosfera berkurang, kotak tersebut akan mengembang. Ni adalah kotak bawah ni, kotak separuh vacuum. Dia akan mengembang. Dan apabila tekanan atmosfera meningkat, kotak tu akan termampat. Okay. Dan pergerakan itu dikawal oleh sistem tuas sistem tuas lah, level kan. So yang disambungkan pada penunjuk. So ada satu nilai skala dekat atas. So dapatlah baca kat sini 4 ke 5 ke nilai dia. Okay. Barometer aneroid boleh digunakan sebagai altimeter untuk pendaki gunung ataupun kapal terbang untuk menentukan altitude. Okay. So kita boleh search more on this lah. Satu contoh. Bukan contoh, adalah buku teks je. So basically when it comes to physics, there will always be calculation. So kita calculate sama-sama. Dah buat ke belum buat? Rasa belum buat kan pengiraan ni? Betul tak? Kita tak buat, kita ulang lah. Okay, so boleh tengok sama-sama sedikit pengiraan mudah sahaja, iaitu berkaitan dengan muka surat 39 daripada buku modul anda. Okay, sedikit makluman. Okay, saya lama tak apa sebab sejam kan. Tak apa awak punya data okey. Yang pertama sekali, saya akan gunakan buku modul kan. Jadi saya juga berharap awak juga perlu baca jugalah daripada buku teks. Kerana buku teks pun lebih mendalam penerangan baca sendiri daripada buku teks. Boleh So modul kita akan buat masa kelas. So you have to read on your own kat buku teks. Ada banyak cerita tentang buku teks, tapi buku teks kita untuk SSM adalah buku teks yang paling baik untuk dapat pemahaman yang baik. Boleh Okey, yang seterusnya kita akan go through modul sampai habis bab ni. InsyaAllah dia akan terus ke bab yang akan datang. Okey, yang form 4 nanti akan diulang masa kita bersemuka nanti. Saya akan buat kelas tambahan mungkin untuk bab form 4. Jangan risau, kita akan pergi pada bab cahaya dan kita akan pergi pada bab kegravitian. Okey, settle So sedikit iklan je sementara. Boleh Alright, sambil-sambil. Alright, so sekarang kita terus pergi pada latihan daripada buku modul. Boleh buat sama-sama. Dia bercerita tentang nombor 1 tu, boleh baca sendiri Tekanan atmosfera telah diberi. Tekanan atmosfera telah diberi sebagai 76 cm merkuri. Okey, itu dah diberi Dan dia suruh kira berapakah tekanan atmosfera tetapi dalam unit Pascal. Okey. So biasanya tekanan adalah daripada formula rho Hg. Tekanan yang sebelum ni kita dah belajar P sama dengan F per A. So basically in this particular tajuk kita akan guna rho Hg lah. Apa itu rho? Rho adalah ketumpatan. Okay, so daripada situ dah tahulah mana ketumpatan tu. Sekejap nak cabut charger tu. Okay. Boleh Charger saya okay dah cabut charger. Alright.
row adalah ketempatan. So daripada buku teks, daripada buku modul awak telah diberi row adalah 1.36 kali 10 kuasa 4 kg per meter. Ini yang kena tukar unit Kalau unit dia cm, awak kena tukar. H adalah 76 cm. So tadi itulah 76 cm kena tukar 76 cm kena tukar kepada meter. Dia akan jadi berapa? 0.76 meter mercury. Ini yang biasanya kawan-kawan kita akan kecundang. Dia akan terus directly masuk nilai dan akan jadi salah lah. Sayanglah, 1000 kali sayang. Markah ni 2 je So terus puff habis. Andainya pada ketika itu baik hati, formula bagi markah, dapatlah tu markah. Kalau tak baik hati, innalillah. Okay. So row H saya adalah 0.76 meter mercury dan juga gravitational telah diberi sebagai 10 lah. G kan? G. So boleh kira terus, ambil kalkulator, tekan. Pastinya awak ada kalkulator di rumah, dibawa dan dipegang. Okay, P sama dengan row HG. Alright, so dah kira akan jadi 1.03 kali 10 kuasa 5. Unit dia terus je Pascal. Boleh pakai PA je terus, represent Pascal. Okay, so saya screenshot untuk mana-mana yang tidak berkesempatan menghadiri kelas pada hari ini. Cik wah. Okay, jangan risau tak dapat hadir tak apa, tapi daripada notes yang kita kasih, boleh buatlah. Boleh? We move on to soalan muka surat seterusnya, which is muka surat 40. Okay, for this chapter, pengiraan dia agak penting. Untuk next chapter, elektrik, pengiraannya lagi penting. Okay, lagi banyak yang kena kira Alright, so muka surat 40, soalan nombor 2. Okay. Alright, so ini adalah gambarnya. Okay, boleh rujuk sama-sama kalau ada buku modul tu. Harapnya ada saya dah pesan itu. Saya akan pakai buku modul sebaik mungkin lah. So dia punya vacuum dekat sini. Okay. Ini adalah 40 cm. Underpan. Okay, 40 cm. Dan ini adalah gas X. Dia dah bagi tahu nama lah. X ke Y ke. So biasanya kita akan isikan ini dengan mercury. So the whole thing here, yang warna hijau adalah mercury lah. Lepas tu ada satu ruang vacuum ke atas ataupun ruang gas. Itulah gas dia. Berbalik kepada soalan. Kita dah isikan barometer mercury saya dan ada ruang vacuum telah diisi dengan gas X. Soalan adalah berapakah tekanan gas X? Okay, tekanan gas X berapakah nilainya? So biasanya untuk soalan begini, kita dah diberitahu tadi kan ada satu informasi yang mana awak perlu tahu tekanan atmosfera adalah dia dah tetap 76 cm mercury. Ini yang kena ingat nombor ni lah. Okay. Jadi untuk cari tekanan gas X, okay, apa yang kita akan lakukan? Kita hanya perlu tolak sahaja. Maksudnya tekanan gas X adalah sama dengan 76 cm mercury tolak dengan berapakah panjang turus tadi tu? 40 cm. Tolak terus directly. Boleh? Awak dapatlah turus yang tertinggal. Boleh Boleh faham? So 76 tolak 40, tak perlu tukar unit sebab kita tak kira row HG. Kita kira ketinggian tadi dalam unit milimeter mercury. Tak ada masalah lah. 76 tolak 40 kita akan dapat 36 cm mercury. As simple as that lah. Soalan kedua. Mudah lagi. Dia lebih bertanya tentang kefahaman. Boleh? Pelan-pelan jangan risau. Saya screenshot untuk sahabat kita. Settle? 2 minit untuk salin mungkin? Sambil-sambil? Okay. Alright. First day of class memang laju sikit lah. Dah? Belum? 1 minit? 2 minit? Okay. Selamat Hari Raya Muazzam Batin kalau ada terkasar bahasa. Apa-apalah. Rasa tak ada kot. Kan? Termarah ke? Tak ada kot. Tak buat kerja ke? Awak lah tak buat kerja. Tak buat ujian ke? Tak apa-apa. Alright. Jangan risau Towards di SPM kita akan drill awak sampai saya puas hati. Nasib lah. Dah Okay, soalan ketiga.
Saya nak tinggalkan soalan nombor 3 tu dulu. Soalan nombor 3 tu macam ada beberapa keliruan. Kita go to soalan nombor 4 terus Okay, soalan nombor 4 Okay, soalan nombor 4 settle Nombor 4 tadi dah salin kan? Okay, kita buat sama-sama soalan nombor 4. Cerita dia adalah satu lautan, ada pokok. Bagus juga lukis-lukis ni. Lepas tu ada satu ikan. Okay, dia macam bercerita lah di hari raya. Okay, jaga diri Kita jaga kita. Dah, merepek je. Okay, so tadi ni lah. Alright, so ini adalah air tadi. Ikan dan juga air. Ikan di laut, asam di darat. Okay, ini adalah 3 meter. Dia dah bagi siap-siap. Okay, masih lagi sama muka surat 40. Alright. Boleh So ini adalah pokoknya. Ini menunjukkan seekor ikan dalam sebuah tasik. Berapakah jumlah tekanan ke atas ikan itu? Okay. Bila nak kira jumlah ketinggian ikan tadi, dia dah bagi dalam soalan siap-siap pula. Tekanan atmosfera air tu telah diberi gunalah 10 meter air. Sebab kita bukan pakai mercury kan, kita dah kira air pula. Okay. Nombor 3 skip. Yap. Sementara skip dulu. Saya nak revise lagi sekali. Okay. Alright, thank you. So kita move on nombor 4 So dia dah bagi tekanan atmosfera adalah 10 meter air. Jadi apakah penyelesaiannya? Okay. So tekanan atmosfera, apabila when it comes to mengira tekanan, jumlah tekanan, awak perlu ingat kita mesti tambah apa-apa kedalaman dan dia mesti tambah dengan tekanan atmosfera. Sebab tekanan atmosfera itu akan bertindak ke atas kita tadi. Tadilah macam orang tadi kan, kita yang tiup belon tadi. So apa benda pun kita akan tambah dengan tekanan atmosfera. Dia mesti kena tambah. Okay, ini yang orang selalu lupa lah. Alright, so untuk kira jumlah tekanan, kedalaman ikan tadi telah diberi sebagai, so ni adalah kira tentang kedalaman ikan dari paras air. Okay, kedalaman ikan dari paras air. Kedalaman ikan dari paras air. Tambah dengan kedalaman ataupun tekanan atmosfera. Ini adalah satu formula yang perlu diketahui lah. So ada 3 benda yang kena tahu. P sama dengan rho Hg. Yang kedua, mengira tekanan gas tadi, 76 cm mercury tambah dengan turus ataupun tolak dengan turus untuk dapatkan ruang vacuum dia. Itu yang kedua kena ingat. Dan yang ketiga, apabila mengira jumlah tekanan, awak kena kira kedalaman sesuatu objek tu lah, tambah dengan tekanan atmosfera. You will always kena tambah dengan tekanan atmosfera tadi. Boleh Kena hafal sikit lah. Okay. So saya teruskan. So kedalaman air, kedalaman ikan tadi berada di bawah kan, 3 meter. Tambah dengan tekanan yang telah diberi dalam soalan. Biasanya dia akan bagilah tekanan atmosfera tadi telah diberi sebagai 10 meter. Okay. Whatever the number is, you just tambah je lah. So apa yang kita akan dapat, 10 tambah 3 adalah 13 meter. Itu jawapan dia untuk jumlah tekanan yang dirasai oleh ikan itu. Okay, so ikan itu ada nilai value daripada kedalaman dia dalam air tadi dan ada juga tekanan atmosfera yang bertindak ke atas ikan itu. Sama juga macam saya, contoh saya dekat sini, saya mungkin menyelam dalam laut, saya akan kira kedalaman saya dalam air laut tadi tambah dengan tekanan atmosfera. Okay, atau saya naik dekat bukit, kan? Okay. Saya akan kira ketinggian ataupun altitude saya ke atas bukit tu tambah dengan kedalaman, tambah dengan tekanan atmosfera. Whatever it is, kalau jumlah tekanan, awak mesti tambah dengan tekanan atmosfera. Okay. So this is the question untuk SPM sebenarnya. Ada yang salah. So dia dah lupa kot. Jangan salahkan dia lah. Okay. So kita SS screenshot untuk yang tak sempat masuk. Okay. Jangan risau. Okay. Boleh Settle? Nak salin ke? Nak salin boleh juga bagi salin. InsyaAllah, okay. 1 minit mungkin. Boleh sejam? Tahan ke? Sebab kelas petang-petang tu kan confirm tidur. Kan? Kecuali awak bawa kerepek kat sebelah awak lah. Tak ada Okay. Saya move on? Boleh Alright, thank you very much.
esok atau next class baru saya bagi jawapan ujian lah. Awak salin lah jawapan ujian tu. Nanti dah sampai muka awak ambil dah kertas. Okay. Tolong ingatkan saya ada 3% untuk markah PBD lah, konon-konon kan. 3%. Maksudnya kita akan tambah nanti. Mungkin untuk bantuan lah. Untuk bantuan awak. 3% daripada pembuatan video tahun lepas lah. Sebab semua orang buat video tahun lepas kan. So kita bagi dia appreciation lah. Okay, wah. Settle latihan. Nombor 3 kemudian. Alright, so next one. Boleh tengok sama-sama buku modul awak. Untuk baca sama-sama lah tentang altitude dan latitude tadi. Altitude dan latitude. Tak ada lah pula. Okay, so kena ambil gambar lah. Sekejap Okay, boleh baca sendiri saya rasa. Tapi saya baca laju-laju lah Sebabnya dia melibatkan kefahaman dan bacaan saja. Lebih kepada mendaki bukit. Tapi batch KSSM dia ada good basic berkenaan dengan ni lah. Saya notice tu je lah sebab dalam sains dia dah cover sikit-sikit. Dia cover sikit lepas tu dia sambung. Okay? Alright. So kita buat sama-sama. Baca sikit. Nota PowerPoint akan dikongsikan juga in case kalau awak nak. Saya kongsikan jugalah. Okay, ini adalah cerita tentang ketinggian dan juga altitude. Okay, boleh tengok sama-sama. Dia adalah di muka surat 41. Iaitu kesan tekanan pada altitude tinggi. Sebenarnya kesan tekanan ni pada altitude tinggi pun ada kesan. Dan bila kita turun ke dalam laut, semakin dalam sama juga, semakin juga tinggi. Okay. So ini adalah cerita tentang sekiranya kita mendaki gunung, ketumpatan udara berkurang dan menyebabkan tekanan yang lebih rendah. Semakin naik Okay, semakin tinggi kita mendaki, semakin rendah bacaan lah barometer. So bacaan barometer akan bergantung kepada ketinggian. Bergantung kepada ketinggian dari permukaan laut. Okay. So altimeter adalah jenis barometer yang digunakan oleh kapal terbang untuk menunjukkan altitude-nya. Dan bacaan tekanan kemudian diukur dan dicalibrate lah. Jadi bacaan altitude. Okay, so informasi lah sikit. Alright, so next one juga masih lagi sama, bahan bacaan tambahan. Okay, mana dia pergi? Yang kedua bawah Saya baca laju lah sebab awak boleh tengok sama-sama kan. Sekejap Alright, next one yang kat bawah. Masih lagi di muka surat 41. Iaitu kadar tekanan atmosfera bagi paras dalam laut. Okay, bawah laut tadi. When it comes to this particular question, for you to memorize atau for you to understand, untuk awak faham lebih baik, awak boleh ingatlah cerita tentang kapal yang tenggelam tu kan. Bulan Ramadan yang lalu tu. Okay. Kita menganggar nilai tekanan atmosfera sebagai satu nilai iaitu 10 meter air atau dikenali sebagai 1 atmosfera. Tadi itulah 10 meter air atau dalam unit 1 ATM. ATM tu dah well known dah, 1 atmosfera. ATM. Okay. Dia bukan kata tertera measure ataupun mesin ATM. Okay, 10 meter air. So untuk objek yang menuju ke bawah air, tekanan meningkat. Semakin turun, dia akan meningkat 1 atmosfera. Okay. 1 atmosfera untuk setiap 10 meter. Setiap 10 meter ada 1 atmosfera akan meningkat. Setiap 10 meter akan meningkat 10 meter. Satu atmosfera. Setiap 10 meter 1 atmosfera. 10 meter lagi 1 ATM. 10 meter lagi 1 ATM. That's why bila you dah turun dalam sangat, tekanan awak terlalu tinggi. Itu yang cerita pasal kapal tu kan. Sedih kan. Alright, next one. Ini menjelaskan mengapa penyelam laut dalam. Penyelam laut lain tapi penyelam laut dalam adalah dia akan menyelam lagi dalam. That's why you kena ada pakai oksigen and all that lah. Okay, bantuan pernafasan dan juga gas tadi lah. Nampak And then, dia kena ambil langkah berjaga-jaga bagi kapal selam yang berada pada kedalaman 5,000 meter. Okay, kapal selam tu berada pada kedalaman 5,000 meter. 5,000 meter contoh kan. Ni kapal selam tu. Apa yang berlaku, tekanan dialami adalah 500 ATM. Maksudnya 500 kali lebih besar daripada tekanan dekat permukaan. So bayangkan betapa besarnya tekanan dekat dalam. Alright, so ini yang disebabkan
kenapa kapal selam tadi mesti ada dinding yang tebal dan kuat untuk menahan tekanan yang terlalu tinggi. That's why kalau ada cerita kan bila kapal tu tenggelam, kenapa bila dah tahu dah tenggelam, kenapa orang tu tak keluar sendiri? Kerana apa? Kadang-kadang kapal tu pun ada banyak tekanan yang kena dekat dia. Kalau you yourself keluar, memang awak dah burst. Awak memang tak nak mampu menahan tekanan di kedalaman itu. Sebab apa? Semakin dalam tekanan, semakin besar sebenarnya akan efek pada diri. In fact kalau you keluar sendiri pun, you memang dah, itulah, tak boleh lah tanpa bantuan kan. You tak boleh keluar sendiri lah sebab di pressure dekat bawah semakin tinggi. Okay? Itu sebenarnya pentingnya ada sedikit ilmu lah. Alright, settle eh? Selesai? Masalah? Ada soalan? Tak ada kot. Kenapa pula tiba-tiba kat sini pula ni? Ya Allah. You right pula ni. Alamak, macam mana pula dia boleh caption ni? Off eh? Oh, okay. Selesai. Alright. Ada masalah lain? Tak ada masalah negara? Okay, tu cerita lah. Cerita. Sejak bila pula saya buat translator? Awak abaikanlah. Saya ingat dah lama tak buka Google Meet kan. Dia rindu kot. Dia rindu kat saya. Okay. Alright. So saya teruskan kepada tekanan gas. Settle lah tu. Ya Allah ya Tuhanku. Astaghfirullahalazim. Turn off caption kot. Apa cer ni? Tak apalah. Opportunity keluarnya. Apply kot. Okay. Caption turn off. Nervous pula. Alright, settle eh. Okay, caption has turn off. Bagus. Alright, so saya pergi kepada sikit lagi. Boleh? Mampu lagi? Mampu bertahan? Saya nak laju lah sikit. Sebabnya nak banyak ulang kaji lah. Okay, kita belajar dari pengalaman kan. Okay. Alright. So, mampu. Bagus. Alhamdulillah. Terima kasih Alisa. Alright, so kita pergi kepada tekanan gas. Masih lagi di modul. Okay, boleh rujuk buku modul awak lah. Okay, boleh rujuk buku modul awak. Kalau ada gambar kat sini, saya buka. Kalau tak ada, kita tengok buku modul lah. Tekanan gas. Macam tak ada je. Bukan. Okay, tak ada. Alright, tak apa. Saya ambil gambar kejap lah. Sekejap Okay, tekanan gas sikit. Lepas tu kita buat pengiraan. Tekanan gas juga pengiraan yang mudah. So when it comes to soalan tekanan ni, awak kena faham sikit. Lepas tu awak kena buat pengiraan lah. So pengiraan dia tidak sesukar lah. Tak sukar sangat lah. Okay. Sekejap Okay, settle. Alright. Okay, saya sampai pukul 12 boleh Mampu Sikit lah sikit. Nanti kalau ada from time to time, saya akan decrease lah masa. So hari ni macam excited. Lepas raya kan. Okay. Cikgu. Boleh Alright. So kita terus berada di muka surat 42 Saya lah jalan laju sikit lah. 42 tadi adalah tentang tekanan tadi. Okay ni awak refer buku awak sendiri jugalah. Dia macam sangat-sangat. Okay, yang pertama sekali ni adalah manometer berbentuk tube U Dia mesti tube U. Tube U yang berisi cecair dan air digunakan dalam manometer untuk mengukur tekanan gas yang rendah. Okay, ini nama dia tube U pula. Tadi barometer ni tube U. Tube U senang nak ingat sebab dia huruf dia bentuk U. Tadi tu kalau ingat lagi ni tadi kan dia macam ni. Boleh? Lepas tu ada lah dia punya ni masukkan air tu. Okay. Okay, ni tadilah. Ni sekarang nama dia adalah manometer. Manometer. Ni orang negeri. Boleh Air digunakan di dalam manometer untuk mengukur tekanan gas yang rendah. Okay. So, sebelah kiri bahagian manometer didedahkan pada atmosfera. So, bila manometer ni, awak akan nampak kat sebelah sini, dia akan buka. Dia buka je ni. Dia terbuka saja. Okay, dia terbuka saja. So, dia akan membenarkan tekanan sebelah dia dibuka lah. Okay. Lepas tu kita ada 3 cara. Yang pertama sekali kalau awak nampak yang ini adalah tekanan gas tadi adalah sama dengan tekanan atmosfera, ATM. ATM kita well known dia sebagai atmosfera. Okay. Yang kedua, bila yang kedua ni kita akan kira juga tekanan gas
Tapi ada ketinggian dekat sini. Kalau awak nampak, awak perasan ini ada satu nilai ketinggian H. Tu yang tadi tu. Apa-apa yang kita kirakan H, kita mesti tambah dengan tekanan atmosfera. Ni tadi pengaraan. Ni yang penting kena tahulah. Boleh tampal dekat dinding rumah ke. Mengamuk mak. Okay, ni tekanan atmosfera tambah dengan HCM. This is the very important part sebenarnya. Sebab sebelah kiri ni tadi tak ada H. So dia basically simple je. Yang paling penting tadi kena tambah. Okay. And normally people akan rasa macam lupa. So saya harap awak tak lupa. Yang ini. Okay. Yang seterusnya dia akan kalau awak perasan H saya sebelah lengan lagi satu. Kalau lengan lagi satu awak kena tolak. Okay. Tekanan gas saya tadi adalah sama dengan tekanan atmosfera tolak dengan HCM. Sebab adanya perbezaan di sini. Boleh? InsyaAllah kena faham cerita. Itu saja. Okay. Kena faham cerita lah macam mana dia bergerak. Alright. Settle Okay. So itu cerita dia lah tekanan gas. Pastikan awak tahu nama dia adalah manometer. Dan pasti awak tahu tekanan gas tadi kena tambah dengan nilai H. Atau kalau dia di sebelah lengan lagi satu, awak kena tolakkan. Alright. So untuk mengukur tekanan gas ni tadi boleh tengok sendiri sebab kita letakkan picagari dan dekat bawah tu boleh baca sendirilah. Eksperimen mungkin kita akan buat nanti bila bersemuka. So saya skip that particular bawah. Lebih kepada tu eksperimen sebenarnya. Okay, nanti kena tolak, kena kira ada perbezaan tekanan. Okay, so sedikit masa lagi saya nak pergi kepada soalan latihan lah. Boleh ya? Boleh lah. Okay, soalan latihan yang pertama kalau awak tengok sama-sama. Okay, kita buat sama-sama lah. Macam soalan sama-sama. Muka surat T43. Saya pergi mana saya boleh pergi dengan baik lah. 43 yang ini. Boleh Okay, ini adalah soalan alamat kampung. Tak payahlah, biar kosongnya. Okay, muka surat 43 buku modul masih lagi sama. Ini adalah tentang kita dah dapat gambar tube U. Daripada tube U ni tadi disambungkan kepada satu sumber bekalan gas lah. Biasanya kita pakai pili pun boleh atau dia macam ni je, tak ada masalah pun. Okay, lebih kurang gambar dia. Okay, so ini adalah gas yang kita masukkan. Okay, dan kebetulan nilai tadi dia akan jadi macam ni. Okay, ini dan ada naik sikit. Dia perasan? Okay, so dia juga dah bagi nilai H H kat sini iaitu 15 cm. H saya 15 cm. Boleh? Okay, boleh So dia akan color lah kita punya ni tadi kat sini tadi. Daripada sini sampai sini. So the idea is to understand instead of hafal. So ini tadi tu. So apa yang akan kita lakukan? Langkah pertama, soalan yang pertama adalah mengira tekanan gas. Mengira tekanan gas. Mengira tekanan gas. Mengira tekanan gas. Apa tadi? Mengira tekanan gas dalam unit cm mercury. Okay. So very simple. Tengok balik tadi. Untuk mengira tekanan gas telah diberi sebagai formula tekanan atmosfera akan tambah dengan nilai H cm mercury. So ini adalah the very very important formula untuk awak ingat. Dan formula ni tak ada dalam ruangan depan tu. Memang tak ada. Faham Kan kat muka surat depan ada kan formula. Ni tak ada. Ni kena tahu. Okay. Malang sikit lah. Tak adalah, bukan kena tahulah. Okay, so macam nak kira, basically kira terus lah. So ialah tekanan gas sama dengan tekanan atmosfera. Kita dah well known tadi. PATM will always be 76 cm mercury. Okay. In fact kalau awak lupa awak pakai 75 pun kita terima je. Okay, tapi kena tahulah. So PATM adalah 76 cm mercury. Terus tambahkan dengan apakah ketinggian kita tadi? 15 cm. Berhati-hati dengan unit. Kadang-kadang soalan dia milimeter mercury pula. Awak kena tukarlah.
Kena hati-hati. Yang ini tak ada masalah sebab cm dia terus directly tambah. So tekanan gas saya akan jadi 76 tambah 15 akan jadi 91 cm mercury. Pastikan disalin unitnya dengan baik lah. Dah siap. Ini adalah soalan daripada buku modul buku surah 43. Basically soalan dia tak susah. Cuma kena tahu. Kan? Sebab kadang-kadang orang terlalu excited, dia terus je tambah jadi 15. Dia tak kira menambah dengan tekanan atmosfera yang telah diberi. Okey, itu adalah soalan A. Selesai ya. Okey, soalan B. Soalan B masih lagi soalan yang sama. Tetapi soalan B bertanya tentang dalam unit Pascal. Bila dalam unit Pascal, kita menggunakan formula tekanan gas adalah sama dengan rho Hg. Okay, rho Hg. Dan semua informasi telah diberi kecuali saya punya H dekat sini. Ini represent H. Okay, H saya dah jadi 91 cm mercury dan saya perlu tukar dia kepada unit meter, 0.91 meter. Okay, boleh itu je yang kena tukar sikit. Kena maklum lah. Okay, so tekanan gas adalah apakah rho? Ketumpatan telah diberi 1.36 kali 10 kuasa, besar sikit 10 kuasa 4 darab dengan H tadi adalah 0.91 meter darab dengan saya punya G bumi lah. G bumi kita memang 10 lah. Okay, rho Hg So boleh kira untuk tekanan gas adalah darab-darabkan semua. Dia akan jadi 1.24 kali 10 kuasa 5 Pascal. Selesai kedua-dua soalan. Okay, basically soalan mudah aja. Ada soalan? Tak ada. Soalan kedua kita buat next week. Bukan next week, next class. Panjang, aku tak sempat. Ada masalah? Tak ada. Bagus. Tak tahu nak bagi kerja apa. Kerja salin je lah kat rumah. Ni kena salin dalam buku lah. Tak payah, ni buku modul kan? Tak tahu nak buat apa. Tak apalah, lengkapkan buku modul lah. Kan? Okay. Boleh? Saya berhenti kat sini kot. Sebab soalan kedua panjang. So kita akan sambung next class soalan kedua. Sedikit je. Kita memang akan sambung dia sampai habis. So nanti bila bersemuka, kita akan sambung balik what is left behind. So hopefully kalau awak tak dapat masuk Google Meet, awak salinlah dalam WhatsApp group tu kan. Apa-apa yang ada, baca sendiri dan sebagainya. Saya tak rasa saya akan ulang balik nanti bila bersemuka bab-bab yang ke belakang ni. Kalau ada masa baru ya. So kita lebih memperbanyakkan latihan nanti. Sebabnya belajar pun habiskan silibus nanti kita akan buat latihan. Sebab kadang-kadang awak tak didedahkan latihan pun susah juga.